Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. So, apa khabar semua? Cikgu harap masing-masing berada dalam keadaan sihat dan bahagia bersama keluarga masing-masing. Jadi, untuk sesi kali ini, cikgu akan masuk dalam bab 5 tingkatan 4, iaitu tentang Persekutuan Tanah Melayu 1948. Sesi sebelum ni kita dah tengok pun tentang 5.1 latar belakang penubuhan Persekutuan Tanah Melayu. So, untuk tajuk kali ni, kita akan lihat pula untuk 5.2, iaitu faktor penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Kan? Jadi, jom kita pasak sejarah bersama dengan cikgu. Kita cuba tengok meneroka dengan lebih lanjut mengenai faktor penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Jom bersama cikgu. Jom kita lihat dulu bahagian pengenalan, di mana Persekutuan Tanah Melayu ni ditubuhkan secara rasmi pada 1 Februari 1948. Ini pun setelah apa? Setelah Raja-Raja Melayu menandatangani Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948. So, secara rasmilah bila Raja-Raja Melayu kita menandatangani perjanjian tersebut, maka lepas tu barulah secara rasmi ditubuhkan pada 1 Februari 1948. Antara faktor lah ini yang akan kita tengok satu persatu nanti. Kita ada 3 faktor penubuhan untuk Persekutuan Tanah Melayu 1948 ni, iaitu yang pertamanya ialah penentangan orang Melayu terhadap Malayan Union, yang keduanya cadangan Raja-Raja Melayu dan UMNO, dan yang terakhir atau yang ketiga ialah tentang sokongan pentadbir British. So, jom kita tengok satu persatu mengenai faktor penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Kita tengok dulu yang pertama, iaitu penentangan orang Melayu terhadap Malayan Union. Okey, macam mana orang Melayu menentang Malayan Union ni kan? Sebab kita tahu Malayan Union ni ditentang secara hebat. Majoriti daripada orang Melayu memang tidak suka dengan Malayan Union. Kan? Okey. Di sini kita lihat orang Melayu, Raja-Raja Melayu, cendekiawan Melayu dan UMNO. Kita lihat kita lihat di sini semua kategori ada di sini semua golongan ada berganding bahu untuk membantah Malayan Union. Sebab apa? Sebab mereka melihat yang Malayan Union ni sebenarnya memberi kesan yang sangat buruk kepada Raja-Raja Melayu dan orang Melayu. Sebab kita tahu dalam Malayan Union, Raja Melayu hilang terus kuasa. Total, kita kata kuasanya memang dah tak ada langsung. Jadi oleh sebab tu kita lihat kenapa orang Melayu menentang, termasuk raja kita semua menentang pembentukan Melayu ini tersebut. Termasuklah juga orang Melayu banyak kehilangan hak pada waktu tersebut. Dan di sini kita lihat Gamers dan Rhys William ni. Gamers dan Rhys William ni telah merupakan ahli Parlimen British, telah dihantar oleh British untuk meninjau sebenarnya, melihat kepada reaksi bantahan penduduk orang Melayu di Tanah Melayu. Akibat daripada sini kita lihat bila mereka datang ni, mereka telah menyaksikan bantahan daripada orang Melayu ni. Dan pada waktu ni orang Melayu banyaklah keluar demonstrasi dekat jalan apa benda semua kan. Bila Gamers dengan Rhys William sedang datang ni nak menunjukkan apa, orang Melayu memang membantah sekeras-kerasnya Malayan Union. Dan hasil daripada kunjungan mereka ke Tanah Melayu, jadi mereka melaporkan hasil tinjauan mereka ke Dewan Parlimen British di England. Maksudnya di sini bila dia orang dah lihat macam mana keadaan di Tanah Melayu, mereka balik dekat London sana dan mereka pun melaporkan hasil tinjauan mereka di Dewan Parlimen British di England. Dan hasil daripada tinjauan tersebut kita lihat di sini di mana ini antara laporan dia. Laporannya, sekiranya British melaksanakan rancangan Malayan Union, keadaan huru-hara akan berlaku di Tanah Melayu. Ini yang British takut ni. Sebab apa? Kalau huru-hara berlaku di Tanah Melayu, apa akan berlaku? So ingat, bila huru-hara berlaku bermaksud ekonomi di Tanah Melayu pun nanti akan terjejas. Bila ekonomi terjejas, ini membawa maksud apa? Membawa maksud akan menjejaskan pelaburan ekonomi di Tanah Melayu. Yang pelabur-pelabur yang banyak datang daripada mana? Datang daripada pelabur Eropah
dan barat jugalah. Jadi ini yang kita nak ni. Okey, jadi hasil daripada sinilah kita lihat mulalah persediaan untuk menggubal perjanjian Persekutuan Tanah Melayu telah dijalankan melalui rundingan dengan Raja-Raja Melayu, UMNO dan juga British. Ini yang dalam 5.1 kita ada bincang melalui dalam jawatan kuasa kerja, di mana jawatan kuasa kerja tersebut melibatkan wakil daripada British, wakil daripada Raja Melayu dan wakil daripada orang UMNO. Okey, ini untuk kita kata untuk bahagian yang pertama lah, iaitu penentangan orang Melayu terhadap Melayan Union. Okey, kita lihat daripada gambar ni sedikit lah sebagai ni kita lah yang dapat kita rumuskan daripada penentangan yang pertama ni, penentangan orang Melayu terhadap Melayu Union. Okey, Gemens dengan Rhys Williams ni telah dihantar ahli parlimen British telah dihantar ke Tanah Melayu meninjau keadaan di Tanah Melayu, dan mereka datang. Hasil daripada tinjauan mereka kita boleh lihat di belakang ni kan, di belakang ni semua orang berkumpul yang menyatakan ketidakpuasan hati masing-masing, memang membantah Melayan Union. Dan di sini bantahan ni bukan sahaja berlaku kita kata dekat bandar besar dekat Kuala Lumpur satu tempat je, tak, berlaku di seluruh tanah Melayu sebenarnya kan. Dan hasil tinjauan mereka bila melihat kepada reaksi daripada penduduk tempatan ni, hasil inilah yang menyebabkan nanti Melayan Union akhirnya telah dibatalkan. Maksudnya kayaknya dibubarkanlah Melayu Union tu disebabkan hasil daripada laporan tinjauan mereka. Okey, so kita lihat pula yang kedua. Faktor yang kedua adalah cadangan Raja-Raja Melayu dan UMNO. Okey, cadangan Raja-Raja Melayu dan UMNO ni kita lihat apabila pertemuan dan perundingan antara Malcolm McDonald iaitu Governor General, Sir Edward Gen iaitu Gubernur Melayu Union pada waktu ni dengan Raja-Raja Melayu di Kuala Kangsar telah diadakan pada 27 Mei 1946. Maksudnya kat sini kita tengok pertemuan dan rundingan ni telah diadakan antara pihak British dengan Raja-Raja Melayu di Kuala Kangsar. Kenapa diadakan? Untuk atasi konflik antara masyarakat Melayu dengan kerajaan British berkaitan dengan isu Melayan Union. Dan di sini antara cadangan Raja-Raja Melayu kepada British pada waktu ni ialah nombor satu ialah penubuhan persekutuan bertaraf naungan, bukan jajahan. Sebab masa Melayu Union, tanah Melayu ni nanti dah menjadi taraf dia adalah jajahan. Jadi diminta supaya persekutuan yang nak dibentuk nanti mestilah bertaraf naungan. Yang kedua, perjanjian baharu mesti dibentuk untuk menggantikan Melayan Union. Maksudnya tumbangkan Melayu Union lah. Buang Melayu Union ni maksudnya kita buatlah satu perjanjian baharu. Dan yang ketiga, Jawatan Pesuruhjaya Tinggi mesti menggantikan Gubernur. Dalam Union kita ada Gubernur. Jadi dalam pertubuhan yang baru nanti tu, Persekutuan Tanah Melayu 1948 nantilah. Okey, jawatan dia mestilah ketua yang tertinggi mestilah Pesuruhjaya Tinggi. Dan yang keempat, Raja berkuasa dalam perundangan. Sebab dalam Melayu Union, Raja hilang kuasa sama sekali dalam pentadbiran perundangan memang tak ada langsung kuasa kepada Raja. Jadi minta supaya Raja berkuasa dalam perundangan. Dan yang kelima, perkataan negeri-negeri Melayu tu perlu muncul dalam persekutuan baru. Maksudnya negeri-negeri Melayu tu perlu ada balik. Kalau sebelum dah terhapus dah. Okey, sekarang ni diadakan kembali. Kan perlu muncul dalam persekutuan yang baru. Jadi ini antara 5 cadangan oleh Raja-Raja Melayu. Dan di sini kita lihat pada faktor, kita lihat kepada bagaimana Sultan Perak. Sultan Perak di sini sebagai jurucakap kepada Raja-Raja Melayu telah menjelaskan kepada Sir Edward Gen agar mendesak British menerima usul pembentukan persekutuan ni sebelum nak bincang perkara lain. Maksudnya 5 perkara tadi, sebelum nak bincang perkara yang lebih lanjut yang lain, maka desaklah British supaya terima dulu 5 usul yang Raja-Raja Melayu usulkan tadi.
Jadi Gemmes dengan Rhys William pun sebenarnya telah menyampaikan surat bantahan lah daripada Sultan Perak di Parlimen British. Ini pun cikgu ambil je daripada buku teks KSSM tingkatan 3 kita, di mana antara kandungan di dalam surat tersebut, tiada seorang pun yang dapat menahan daripada duka cita terhadap perbuatan gopoh gapah dalam menentukan nasib sesuatu bangsa. Saya telah menurunkan tanda tangan oleh sebab saya dipaksa dan dilakukan secara terburu-buru. Tidak boleh dikatakan saya telah bersetuju dengan butir di dalam Lion Union. Ini kita kata kandunganlah yang terdapat di dalam surat bantahan kepada bantahan Sultan Perak yang telah diberi kepada Parlimen British. Itu mengenai raja kita, mengenai cadangan raja-raja Melayu dan juga UMNO. Yang ketiganya adalah sokongan pentadbir British. Bila kita bercerita mengenai pentadbir British ni, pentadbir British ni dia memang menyokong konsep persekutuan tau. Sebab apa dia menyokong konsep persekutuan? Sebab bila adanya konsep persekutuan ni, maka akan mewujudkan keamanan, kestabilan dan kemajuan ekonomi. Sebenarnya ini yang nak dikekalkan oleh pihak British. Sebab apa? Sebab pelaburan mereka banyak di tanah Melayu pada waktu ni. Jadi oleh sebab itulah memang kita tengok pentadbir British pun memang menyokong konsep persekutuan ni. Dan kita lihat kepada pegawai tinggi British. Pegawai tinggi British ni kita tengok cuba mendoronglah British supaya membentuk persekutuan tanah Melayu. So kini pegawai dia sendiri pun, pegawai tinggi dia sendiri pun dia mendorong British untuk apa? Bentuk persekutuan tanah Melayu. Siapa antara pegawai-pegawai tinggi ni? Antaranya Sir Edward Gen, Malcolm MacDonald, Sir Ralph Horn, Gemmes, A.T. Newport, Roland Bradle, W. Linehan dan juga Theodore Adams. Ini antaralah kita kata pegawai tinggi British yang dorong British supaya bentuk juga Persekutuan Tanah Melayu 1948 tu. Dan Sir Ralph Horn dia mencadangkan agar British melibatkan Raja-Raja Melayu dalam pentadbiran berasaskan perlembagaan. Maksudnya di sini ialah di mana Raja-Raja Melayu ni diberikan kuasa tertentulah dalam Majlis Negeri dan juga Majlis Perundangan. Ini kita kata cadangan daripada Sir Ralph Horn untuk melibatkan Raja-Raja Melayu dalam pentadbiran. Manakala Sir Edward Gen pula, dia telah pergi bertemu dengan wakil UMNO di Pulau Pinang pada Mei 1946. Kemudian di King House Kuala Lumpur pula pada 18 Julai 1946. Di sini secara tak langsung kita dapat lihat apa tau. British sebenarnya memberi peluang kepada Dato' On dan Raja-Raja Melayu ni, inilah untuk melibatkan dia dalam pentadbiran, berjumpa dengan Dato' On, maksudnya apa yang diperlukan semua kan. So secara tidak langsung memberi peluang kepada Dato' On dan Raja-Raja Melayu ni untuk mengemukakan cadangan balas. Dan pada masa yang sama sebenarnya, British telah melaksanakan dasar dekolonisasi yang disarankan oleh PBB melalui Piagam Atlantik. Apa dia pula dasar dekolonisasi? Dasar dekolonisasi ni dalam kata mudah yang kita nak faham ialah dasar untuk membebaskan tanah jajahan. Dalam piagam PBB melalui Piagam Atlantik ni, Piagam Atlantik ni telah diisytiharkan pada Ogos 1941, di mana piagam ni dirangka oleh Britain dan Amerika Syarikat. Piagam Atlantik ni dirangka oleh Britain dengan Amerika Syarikat. Dan prinsip dalam piagam ni adalah berkaitan mengenai matlamat pelantindakan untuk dunia selepas berlakunya Perang Dunia supaya tiada lagi perluasan kuasa. Bila kita kata tiada lagi perluasan kuasa, bermaksud inilah dia dasar dekolonisasi, membebaskan tanah jajahan. Jadi British juga perlu melaksanakan dasar dekolonisasi ni. Jadi ini yang kita kata sokongan dari pentadbir British.
untuk yang membawa kepada pembentukan Persekutuan Tanah Melayu 1948 bagi menggantikan Malayan Union yang ditentang hebat oleh orang Melayu. Okey, jadi apa yang dapat disimpulkan di sini, di mana bantahan orang Melayu terhadap Malayan Union, kan, lepas tu kita tengok tadi apa cadangan raja-raja Melayu supaya Malayan Union ni diganti dengan Persekutuan Tanah Melayu memang telah mendapat perhatian lah daripada pentadbir British. Itu yang cikgu dapat kongsikan dalam sesi kita pada kali ini, iaitu mengenai faktor pembentukan Persekutuan Tanah Melayu 1948 yang melibatkan 1. Penentangan orang Melayu terhadap Malayan Union, 2. Cadangan raja-raja Melayu dan UMNO, dan yang ketiga adalah sokongan pentadbir British. Jadi cikgu harap apa yang kita kongsikan pada sesi kali ini kamu dapat manfaatlah daripada sini, dan semoga usaha kita diberkati dan kejayaan milik kita semua. So sebelum tu jangan lupa ya subscribe, like and share sebab banyak lagi bahan-bahan yang cikgu akan masukkan pada masa yang akan datang. So sekian, terima kasih. Kita jumpa lagi dalam sesi berikutnya. So bye.